Okay, so let's look at question number 2. Given the probability distribution function of a discrete random variable x is probability x equals to x sama dengan x over 3p di mana x adalah 1, 2, 3 and x over 4 of p di mana x sama dengan 6, 8, 10. Show that p sama dengan 8. Okay, kat sini dia bagi discrete. Always remember untuk buat table. Okay, so represent this discrete dalam bentuk table walaupun dibagi dalam function. So sini x, sini adalah probability of x equals to x. Okay, so di mana x dia adalah 1. So, bila x sama dengan 1, probability dia 1 bahagi 3p. Okay, bila x sama dengan 2, 2 bahagi 3p. Bila x sama dengan 3, 3 bahagi 3p, which is 1 over p lah. Bila x sama dengan 6, 6 bahagi 4p, which is 3 per 2p. Okay. Bila x sama dengan 8, 8 bahagi 4, 2 bahagi p. Bila x sama dengan 10, 10 bahagi 4, 5 per 2p. Okay, so inilah kita punya table untuk discrete random variable. So sekarang dia nak showkan p sama dengan 8. So untuk A tu, apa yang kita boleh buat, kita tahu total probability must be equals to 1. So saya tahulah 1 over 3p tambah dengan 2 over 3p tambah dengan 1 over p tambah dengan 3 per 2p tambah dengan 2 bahagi p tambah dengan 5 bahagi 2p sama dengan 1. Okay, kalau kita tengok kat sini, denominator dia tak sama kan. So, saya kena samakan denominator dia dulu. So, kita darabkan everything dengan 2. So, dia akan jadi, tak, untuk yang first ni, 1 per 3p ni, saya darabkan dengan 2. Supaya saya dapat bawah ni sama dengan 6. So, ni darab dengan 2. So, atas dapat 2 per 6p. Tambah 4 per 6p. Okay. Tambah sini darab dengan 6, so 6 per 6p, tambah ni darab dengan 3, so jadi 9 per 6p, tambah ni darab dengan 6, 12 per 6p, tambah darab dengan 3, so 15 per 6p sama dengan 1. Jadi kita nampak kat sini semua denominator dia dah sama, jadi saya boleh tambahlah dekat atas ni. So, dia akan jadi 2 tambah 4, 6. Tambah 6, 12. Tambah 9. 12 tambah 9. 21. Tambah 12 lagi. 33 tambah 15. So, kita dapat sini 48 lah. So, dia jadi 48 bahagi 6p sama dengan 1. Okay, kemudian kita tengok 48 bahagi 6 sebenarnya sama dengan 8. So, dia adalah 8 bahagi p sama dengan 1. Ini adalah 8 bahagi p sama dengan 1. So, kita tahulah p sama dengan 1 over 8. P sama juga dengan 8. Okay. So, kita show lah p sama dengan 8. Okay, kemudian kalau tengok B tu, dia suruh cari probability when x between 1 and 8. Okay, so, kita kan dah ada table tadi ni kan. So, kita denotekan table tu tadi dengan, maksudnya masukkan nilai P tu bagi dia jadi nombor lah. Okay. So, sini akan jadi x equals to x. 1 bahagi 3 darab 8, 24. So, 1 bahagi 24. Sini 3 darab 8, 24. So, 2 bahagi 24. 1 per 8. Sini 3 per 16. Sini 2 per 8. Ni 5 per 16. Okey, kemudian baru kita tengok soalan B1 tu. Dia suruh cari probability of x between 1. 1 tu tak termasuk dan 8. 8 tu termasuk. So, maksudnya saya nak cari probability of x equals to 2. Probability of x equals to 3. Probability of x equals to 4. Probability of x equals to 5. Probability of x equals to 6. Tambah probability of x equals to 7. Probability of x equals to 8. Okay. So,
kita tengoklah 2 nilai dia berapa. So dia jadi 2 per 24 tambah, bila 3 1 per 8 tambah, bila 4 tak ada dekat sini kan, maksudnya kosong lah probability dia. Bila X sama dengan 5 pun tak ada, so kosong. Bila X sama dengan 6, 3 per 16. Bila X sama dengan 7, tak ada kan, so kosong lah probability dia. Bila X sama dengan 8, 2 per 8. Okay, dan kita total up. So kita dapat sini 31 per 48. Okay, so kalau kita tengok pula untuk yang B2, dia suruh cari expectation of X. So di mana expectation of X adalah summation of X times probability. Okay, so darabkan dan tambah. Jadi 1 darab 1 per 24 tambah 2 darab 2 per 24 tambah 3 darab 1 per 8 tambah 6 darab 3 per 16 tambah 8 darab 2 per 8 8 darab 2 per 8 tambah 10 darab 5 per 16. So kita dapat sini nilai dia adalah, okay, so kita dapat sini 41 per 6. Okay, so kemudian dia suruh cari variance 2x minus 3. So nak cari variance B3 So nak cari variance, kita kena variance 2x minus 3 ni kan. So dia adalah sebenarnya guna properties variance 2x tambah variance negative 3. So kita tahu variance constant is 0. Okay, so ni 0. Okay, tapi kita tahu kalau constant dengan x, constant tu buat keluar dia jadi square. So jadi 2 squared variance of x. So dia akan jadi 4 variance x. Okay, so nak dapatkan variance x, kita masukkan dalam formula di mana expectation of x squared tolak expectation of x all squared. So kita tak ada expectation of x squared lagi, so kita kena cari dulu expectation of x squared. Okay, so dia akan jadi sini 1 squared times 1 per 24 tambah 2 squared times 2 per 24 tambah 3 squared times 1 per 8 tambah 6 squared times 3 per 16 tambah 8 squared 2 per 8 tambah 10 squared 5 per 16. So sini kalau kita tengok ni guna kalkulator, so kita dapat sini 111 per 2. So kita masukkan dalam formula variance of x. So kita dapat sini expectation of x 111 bahagi 2 tolak expectation of x squared 41 per 6 squared. Okay, so kita dapat sini 41 per 6 squared. So kita dapat 317 per 36. Okay, so masukkan balik dalam formula ni bila kita dah dapat variance. So saya nak variance 2x minus 3 kan. Dia sama juga dengan 4 kali variance of x. So di mana dia adalah 4 darab 317 per 36. Which is dapat 317 per 9. Okay. Okay, so kalau kita tengok pemarkahan dia, satu markah untuk awak total up probability sama dengan 1 dan awak dapat showkan P sama dengan 8. Okay, kemudian untuk B1 tu cari probability satu markah bila awak tahu probability of X between 1 and 8 adalah yang ini dan jawapan 31 per 48. Kemudian nak cari expectation of X, awak masukkan dalam formula 1 darab dengan X darab dengan probability dia, kemudian dapat 41 per 6. Okay, lepas tu 4 markah untuk variance 2x minus 3 ni. So, satu markah bila awak tahu variance 2x minus 3 ni sama dengan 4 variance of x. Kemudian awak cari expectation of x squared, satu markah. Kemudian awak cari variance of x, masukkan dalam formula. Awak dapat ni. Dan awak dapat jawapan dia adalah ini. Okay.